Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kita sambung pengajian kita dalam kitab Matan Al-Jurumiyah. Okay, kita dah sampai kepada Babun Na'ati. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inni tabarra'tu min hawli wa quwwati wa 'ilmi wa laja'tu ila hawlika wa quwwatika wa 'ilmika ya dzal quwwatil matin. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana Allah bi 'ulumihi wa 'ulumika wa 'ulumi sayyidis salihin fid dharain amin ila anqal. Babun Na'ati. Okay, jadi ini ialah penerangan pada bab Na'at. Okay, jadi Na'at ialah sebahagian daripada tawabi'. Tawabi' dengan maksud jamak kepada tabi'un. Tabi'un maksudnya pengikut. Okay, jadi dia pengikut maksudnya dia mengikut hukum sebelum kalimat tersebut. Okay, dia mengikut dari sudut hukum. Alright, so tawabi' seperti yang telah maklum ada 4, iaitu salah satunya yang pertama topik kita akan belajar hari ini ialah na'at. Kemudian ataf, okay, taukid, badal. Keempat-empat mereka ni dia akan mengikut hukum sebelum kalimat mereka. Alright, so na'at dia secara terperincinya dia ada na'at hakiki dengan na'at sababi. Okay, kemudian ataf pula ada 2 juga, iaitu ataf bayan dengan ataf nasaq. Okay, atau nasaq atau bayan ni dia tak ada huruf ataf. Ataf nasaq ni dia dengan huruf ataf, disertai tengah-tengahnya antara kedua ma'tuf dengan ma'tuf alaih dia huruf ataf. Kemudian taukid ada 2 juga, iaitu satu taukid lafzi, satu lagi taukid ma'nawi. Badal ada 4. Okay, jadi badal ada kulli min kul, alright, ataupun nama lain dia syai'u min syai'. Okay, kemudian yang kedua ba'du min kul, ketiga ihtimal, okay, keempat badal ghalat. Base. Jadi insyaAllah kita sambung kepada topik pertama dulu daripada tawabi', iaitu na'at. Okay, jadi dia kata an-na'atu tabi'un. Okay, jadi bila dia kata tabi', iaitu dia akan ikut, tabi' ialah pengikut. Okay, hukum sebelum dia. Contoh macam ja'a Zaidun, apa dia? Al-Jamilu. Okay, jadi Jamilu ialah na'at. Okay, jadi apakah na'at? Na'at ialah dia menerangkan tentang sifat kepada cerita sebelum dia lah. Contohnya Jamil, cantik, yang cantik kan, ataupun yang elok wajahnya kan. Okay, so Jamil menerangkan tentang sifat kepada Zaid tersebut. Alright, lepas tu dan bila dia menceritakan tentang sifat kepada Zaid, jadi hukum dia mengikut hukum sebelum dia. Itu maksudnya tabi'. Jadi kalau Zaid dalam bentuk ma'rifah, jadi sifat dia pun dalam bentuk ma'rifah juga. Okay, kalau Zaid ni muzakkar, dia pun kena muzakkar. Zaid ni mufrad, dia pun kena mufrad juga. Itu maksudnya tabi', mengikut hukum sebelum. Tabi'un lil man'uthi. Okay, jadi istilah yang digunakan kepada istilah nahwu lah. Jadi contohnya ja'a Zaidun, dia kata contoh al-aqilu, yang berakal. Okay, jadi apakah amilu pula, Allahu akbar, aqilu. Okay, so jadi dia kata na'at ialah tabi' yang dia mengikut hukum sebelum. Okay, contohnya kalau Zaid ni ma'rifah, yang ni pun kena ma'rifah. Kalau Zaid ni mufrad, dia pun kena mufrad. Okay, kalau Zaid tu muzakkar, dia pun kena muzakkar. Okay, kemudian
Dia ada istilah yang digunakan untuk naat dan dia punya benda yang disifatkan tu, iaitu apa? Zaid. Okay, jadi akil ni dinamakan na'tun. Right. Nampak ke? Sekejap saya tukar. Okay, jadi istilah yang digunakan pada kefahaman Nahwu I'rab kan. Okay, jadi akil dinamakan sebagai na'tun. Okay, Zaid, na'tun ialah sifat lah kan. Ataupun boleh juga kita sebut sifatun, sifat. Jadi biasanya kita pakai yang ni lah untuk istilah Nahwu. Alright, lepas tu Zaidun ni digelar sebagai apa? Objek yang disifatkan. Jadi nama dia man'ut. Perkara yang disifatkan. Objek atau benda yang disifatkan. Ataupun kita boleh juga guna istilah yang sifah ni, iaitu mausuf. Okay, tapi cumanya lebih banyak digunakan ialah dekat yang ni lah. Ni. Kemudian dia kata tabi'un. Jadi akil, lafaz akil ialah sifat dia di mana mengikut hukum sebelum dia. Tabi'un lil man'uti fi raf'ihi. Okay, jadi dia ikut tu daripada sudut apa? Dia ikut dari sudut satu rafa'. Zaidun akilu. Okay, fi nasbihi dan nasabnya. Kalau hukum sebelum dia nasab, dia pun akan ikut nasab. Wa khafdihi dan khafat dia. Wa ta'rifihi dan ta'rif. Ta'rif ni maksudnya ma'rifah. Okay, wa tankirihi dan nakirahnya. Contoh macam ja'a rajulun. Rajulun kan nakirah kan. Contoh karimun. So karim ialah nakirah. Kerana apa? Kerana rajulun nakirah. So dia kena ikut sama. Okay, sebab apa? Kalau kita buat dia ma'rifah, dia berkemungkinan boleh jadi idhafah. Okay, dia dah bertukar hukum lain. Tak jadi na'at lah, dia jadi kemungkinan boleh jadi idhafah lah, maksudnya mudhafun ilaih. Okay, satu dia ikut dari sudut hukum lah kan. Okay, kemudian yang kedua ma'rifah dengan nakirah. So dia ikut daripada dua sudut. Satu lagi dia juga ikut pada mu'annas dengan muzakkar. Tapi syarat mu'annas muzakkar ni sekiranya dia tu marafa'kan isim dhamir. Maksudnya dia isim dhamir tu macam mana? Contoh. Okay, jadi dia ada satu lagi hukum iaitu yang saya nyatakan, iaitu dia juga ikut pada sudut mu'annas dengan muzakkar pada tabi' dia ni, tapi dengan syarat dia punya na'at tersebut mestilah merafa'kan isim dhamir. Maksudnya kalau nak jadikan macam ni, dia ikut mu'annas dengan muzakkar ni, mestilah na'at tersebut merafa'kan, na'at tu yarfa'u, dia merafa'kan isim dhamir. Dhamir yang di mana dhamir tersebut kembali kepada man'ut dia. Dhamir dia kembali pada man'ut. Okay, jadi contoh macam silap tulis al-aqilu. Okay, jadi Zaidun, ja'a Zaidun, telah datang oleh Zaid al-aqilu yang berakal kan. Okay, dalam al-aqilu disebabkan dia tu isim fa'il, jadi dalam dia ada huwa. Right, so huwa tersebut ialah dhamir yang ada dalam al-aqilu ni, dan siapa yang merafa'kan huwa tersebut, iaitu na'at ini lah. Na'at ni dia merafa'kan isim dhamir yang di mana isim dhamir tersebut kembali kepada man'ut dia. Alright, so man'ut siapa? Zaidun lah kan. Jadi Zaidun jatuh sebagai man'ut di sini. Okay, jadi bila keadaan na'at tersebut merafa'kan dhamir yang kembali kepada man'ut, di situlah dia akan ikut dari sudut mu'annas dengan muzakkar. Alright, jadi musannif dia tidak menyebut pada mu'annas dengan muzakkar ni sebab dia ada perincian yang lebih panjang lah. Okay, ni satu keadaan yang lain, iaitu okay, jadi untuk pembahagian yang ni, untuk yang pembahagian yang saya bulatkan ni, ini dinamakan na'at haqiqi. Ada satu lagi na'at, pembahagian na'at, iaitu na'at sababi.
Okay, satu lagi ialah na'at sababi. Na'at sababi ni ialah dia tak ikut dari sudut mu'annas dengan muzakkar. Dia terkecuali daripada kaedah tadi tu. Kerana apa? Kerana na'at sababi ialah dia merofokkan isim zahir. Macam yang tadi tu, isim dhamir kan, dan isim dhamir tu kembali kepada man'ut. Okay, sekarang ni ialah dia merofokkan isim zahir. Contoh macam mana? Contoh, ja'a Zaidun al-aqilatu jariyatuhu. Okay. Jadi, dia tak ikut al-aqilatu. Al-aqilatu ni mu'annas, sedangkan man'ut dia muzakkar. Jadi dia tak ikut kerana apa? Kerana dia aqilatu dekat sini. So kita terjemah ja'a telah datang oleh Zaid yang berakal oleh hamba perempuannya. Okay. Jadi dekat sini na'at dia berlaku sebagai ni man'ut. Lepas tu yang ni na'at. Okay. Jadi kenapa na'at sini tidak mengikut hukum man'ut dia dari sudut muzakkar dengan mu'annas? Kerana apa? Kerana dia kategori na'at sababi. Na'at sababi ialah dia merofokkan isim zahir. Isim zahir iaitu apa? Kiranya al-aqilatu ni dia merofokkan jariyatuhu. Okay. Jadi jariyatuhu ni jadi fa'il kepada al-aqilatu. Alright. Disebabkan dia tu merofokkan isim zahir, jadi dia akan mengikut hukum yang dia rofokkan. Contoh macam fa'il. Contoh fa'il dia mu'annas Fatimah. Okay. Bila fa'il dia Fatimah, perempuan, jadi kita tak boleh nak sebut ja'a. Kita kena sebut ja'at lah. So disebabkan fa'il dia tu mu'annas, jadi al-aqilatu ni kena mu'annas juga sebab fa'il dia mu'annas. Okay. Jadi na'at sababi ialah na'at yang di mana dia sifat, tapi dalam masa sama dia merofokkan isim zahir selepas dia. Jadi dia akan mengikut dari sudut mu'annas dengan muzakkar yang di sebelah dia, bukan man'ut. Habis. Okay, itu pendedahan tentang na'at hakiki dengan na'at sababi. Itu perbezaan mereka lah. Jadi dia kata, taqulu, kamu berkata, qama Zaidun al-aqilu, telah berkata oleh Zaid yang berakal oleh Zaid tersebut. Lepas tu wa ra'aitu Zaidan al-aqila. Jadi ini contoh untuk nasab, untuk rafa'. Okay. Wa maratu bi Zaidin, dan telah lalu oleh daku di tepi Zaid al-aqili yang berakal. Okay. Qama telah berdiri oleh Zaid yang berakal. Ra'aitu telah melihat oleh daku akan Zaid yang berakal. Maratu bi Zaidin, lalu oleh daku di tepi Zaid yang berakal. Jadi dia dari sudut contoh ini kita lihat Zaid ma'rifah, dia punya na'at pun mesti ma'rifah juga. Habis kemudian wal ma'rifatu khamsatu asya'a. Okay, jadi dalam na'at ni dia cerita tentang isim ma'rifah dengan isim nakirah. Jadi isim dikategorikan dua, iaitu ma'rifah dengan nakirah. Ma'rifah khamsatu asya'a ada 5 perkara. Yang pertama, isim mudmaru, isim dhamir. Contohnya ana wa anta. Kemudian yang kedua, ismul alamu, isim alam. Isim alam ialah merujuk kepada nama manusia, nama orang, ataupun nama tempat. Kemudian contoh dia kata Zaidin wa Makkata. Right, wa nahwu wal ismul mubhamu, isim mubham. Contohnya hadza dengan hadhihi, haula'i. Lepas tu al-ismul ladzi fihi al-alif wal lam, isim yang di mana ada alif dan lam. Sif yang ada alif lam, contoh ar-rajulu wal ghulamu. Wa ma udhifa ila wahidin min hadhihi al-arba'ah. Wa ma udhifa yang disandarkan, apa-apa yang disandarkan kepada salah satu daripada empat-empat ini. Yang pertama dhamir. Kedua isim alam. Ketiga isim mubham. Keempat, ismul ladzi, isim yang ada alif lam. Okay, jadi dia kata
isim, mana-mana isim yang nakirah kan, ma ni ialah daripada isim-isim yang nakirah, yang di mana isim nakirah tu bersandar kepada keempat-empat ni pun dikira makrifah juga. Contohnya macam dia bersandar kepada domain, contoh kitabu bersandar dengan domain, jadi kitabuhu. Jadi kitabuhu ni jadi makrifah. Sama juga dengan alam, kitabu Muhammadin, kitab Muhammad, kitab milik Muhammad. Ataupun kitabu hadza. Okay, ni contoh mubaham. Contoh kitabu ar-rajuli, kitab seorang lelaki itu. Habis. So, jadi walaupun dia nakirah, tapi disebabkan dia bersandar daripada salah satu keempat-empat ni, dikira makrifah juga. So, ada 5. 1, isim alam 2, mubaham 3, isim alif lam 4, wa ma'udhifa 5. Kemudian wan nakiratu nakira kullu ismin sya'i'an fi jinsihi la yakhtassu bihi wahidun dunal akhara. Dia kata isim nakira ini ta'rif lah. Nakira ialah setiap isim yang merangkumi, yang meratai pada jenisnya isim tersebut. La yakhtas tu tidak tertumpu bihi dengan isim tersebut, wahidun satu, dunal akhara dan tidak juga pada yang lain. So ini contoh rajulun. Bila kita sebut rajulun, dia merangkumi semua lelaki yang ada dekat dalam dunia ni lah. Okay, itu dah maksudnya sya'i'in. Dia merangkumi, meratai semua lelaki yang ada pada isim tersebut. Tidak menentukan. Maksudnya bila kita sebut rajulun, bukannya kita terbayang Muhammad. Tidak sama sekali. Bahkan merangkumi semualah sesiapa yang tergolong dalam rajul. Okay, itu maksud dia. Wa taqribuhu kullu ma salaha dukhul alifi wal lami alaihi. Okay, jadi isim nakirah ni dia ada juga pendekatan dia. Maksudnya kita nak kenal dia macam mana. Iaitu taqribuhu, pendekatan dia ialah kullu, setiap isim yang masalah yang lulus untuk masuk alif dan lam alaihi, ke atas isim nakirah tersebut, dikira isim nakirah. Contoh macam ar-rajulu, lulus tak untuk masuk alif lam? Lulus. So jadi ar-rajulu. Ketahuilah yang rajul ni kategori isim nakirah, nahwu rajuli wal farasi. Rasanya setakat itu saja. Wallahu ta'ala alam. Wa aqulu hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.